dia pun menjawab, maka pada hari ini aku tidak mengingkarimu wahai Ibrahim. Aku dah menyesal dah, dulu aku ingkar kamu masih hidup dulu, sekarang tidak aku ikut kan. Lalu pada ketika itu Nabi Ibrahim pun berdoa. Nabi Ibrahim berdoa, ya Rabb innaka wa'adtani an la tukhziyani yawma yub'ats. Ibrahim pun berkata padanya, wahai Tuhanku, dan nada berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya kau telah berjanji denganku agar tidak menghinakan aku pada hari di mana semua manusia dibangkitkan dari kubur masing-masing. Fa ayyu khizyin akhza min al-abil abad. Maka apakah kehinaan lebih dahsyat dari hinanya yang menimpa bapaku yang terjauh dari rahmatmu. Jadi maknanya soal Nabi Ibrahim kata gini, ya wahai Allah, kalau kau tak ampunkan ayahku ini, pakcikku ini, maka inilah dia satu kehinaan rasa menyebabkan aku akan merasa sedih kerana bapaku akan menjauh dari rahmatmu, wahai Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa yaqulullahu ta'ala inni haramtul jannata 'alal kafirin. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan syurga ke atas orang-orang kafir. Kan? Kerana azal mati tanpa syahadah. Maka orang yang kafir semuanya diharamkan oleh Allah untuk memasuki syurga. Lalu kemudian dikatakan, Allah Ta'ala tanya, summa yuqalu ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma tahta rijlaika, tu kat kaki kamu tu ada apa tu? Nabi Ibrahim tengok, fayanzuru fa huwa fa idza huwa bi rikhin multatikhin. Lalu Nabi Ibrahim tengok kaki bawah kaki dia, tengok ada seekor serigala hutan yang diselaputi oleh tanah berlumpur. Fayukhadhu bi qawaimihi fayulqa finnar. Kemudian serigala itu ditangkap oleh para malaikat, lalu dipegang kakinya, lalu dicampak ke dalam api neraka. Itulah dia, Allah Ta'ala dah tukar azar menjadi binatang menyerupai seekor serigala hutan. Haji, kita berada di bulan haram, bulan suci. Mari sama kita talbiyah serentak. Yang ni belahan penuh penghayatan. Fahami makna talbiyah yang saya ingat jamaah pun dah dapat makna talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pagi yang mulia ini, Ustazah mengambil kesempatan untuk bercakap sedikit tentang doa dan amalan di Arafah. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a'u yaumil Arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, serta sebaik-baik ucapan yang saya dan para nabi sebelumku ucapkan adalah tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata-mata. Tiada seumpama baginya, untuknya segala kekuasaan dan pujian, serta dia mampu atas segala sesuatu. Jadi di sini berdasarkan hadis ini, yang sebaik-baik ucapan yang kita ucapkan hari ini ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi para jemaah semua yang ambil kesempatan banyakkan ucapan ini. Jadi dalam konteks ini, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam jami'-nya 5/572 nombor 3585 dan Al-Faqihi dalam Akhbar Mekah 5/5425 dari jalan Muhammad bin Abi Humaid dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya Amr dari datuknya Amr, Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga satu lagi hadis yang hampir sama
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa lahul hamdu biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kebanyakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah adalah tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tiada yang seumpama baginya, untuknya segala kekuasaan dan pujian, dan di tangannya segala kebaikan, serta dia maha mampu di atas segala sesuatu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita tengok sikit buku inilah neraka. Ini menarik, ini kisah Nabi bercerita hadis yang panjang. Tengok buku Ustaz 19 tu adalah hadis yang terjemahan hadis yang panjang. Ustaz baca hadis tu. Yang terjemahan boleh tengok pada buku Ustaz 19. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yalqa Ibrahim abahu Azar يوم القيامة وعلى وجه آزر فترة وغبر فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعاد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافر ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك ينظر فإذا هو بذيخ ملتطه فيؤخذ بكوائمه ويلقى في النار رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihi salam bertemu dengan bapanya Azar di padang mahsyar di hari kiamat. Maksud di hari kiamat maksudnya di padang mahsyar. Pada muka Azar terdapat tanda-tanda legam bagaikan terkena asap akibat ketakutan terhadap dahsyatnya hari kiamat, hari pembalasan. Dan dicemari wajah Azar dengan debu. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Ini ada pendapat kata bukan ayahnya, ada kata papas, bapa saudaranya. Lalu dikatakan kepada Azar, iaitu bapa Nabi Ibrahim ataupun bapa saudara Nabi Ibrahim, tidakkah aku telah beritahumu wahai ayahandaku agar jangan mengingkari daku, ini seruan dakwah. Ini kalau kita buka dalam sejarah, dulu ada berlaku dialog antara Nabi, boleh tengok pada muka surat 18 tu, atas sekali tu, surah Maryam ayat 44. Terjemahan tu Ustaz tak masuk, kena semak balik dalam Quran terjemahan ataupun dalam Google cari surah Maryam terjemahan surah Maryam ayat 44 hingga 47. Kita akan jumpa bagaimana Allah Ta'ala rakamkan balik bagaimana perbualan nasihat seorang anak yang bernama Ibrahim, Nabi Ibrahim AS kepada ayahnya, kepada bapa saudaranya Azar. Ba'da'u billahi minasyaitanir rajim. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adabun من الرحمن أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي
innahu kana bi hafiya. Sadaqallahul azim. Berkata Nabi Ibrahim, ya abati la ta'budi syaitan. Berkata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, wahai ayahku, janganlah engkau ikut syaitan. Jangan kau ikut syaitan. Jangan ikut godaan syaitan. Jangan ikut hasutan syaitan, godaan syaitan. Jangan. Kata Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Ibrahim. Memanglah Nabi Ibrahim dia berdakwah. Dia berdakwah kepada ayah dia, kepada kaum dia. Belakalah dia berdakwah kepada ahli keluarga dia. Allah Ta'ala rakam kisah ini. Kerana kisah ini dekat dengan Nabi SAW. Nabi juga berhadapan dengan ujian berdakwah dengan pakcik dia, Abu Talib. Kan kalau kita baca kisah ketika Sayyidina Abu Bakar dia bawa ayah dia, Sayyidina Abu Bakar bawa ayah dia memeluk Islam. Ayah Sayyidina Abu Bakar peluk Islam. Sayyidina Abu Bakar sangat bergembira dengan ayah dia peluk Islam. Waktu tu tidak lama kemudian Abu Bakar pun menangis. Orang tanya, wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku di sebalik kegembiraanku, aku menginginkan sesuatu yang lebih daripada apa yang aku inginkan sekarang. Apa dia, wahai Abu Bakar? Bukankah Islamnya ayah kamu kira satu yang sangat bagus? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku menginginkan aku mendambakan bahawa Abu Talib dapat memeluk agama Islam, dan pastinya saat Abu Talib memeluk agama Islam menggembirakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian orang yang disayangi tidak bersama-sama dengan kita dalam perjuangan. Dan ini Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim AS juga. Nabi Ibrahim berhadapan dengan ujian ahli keluarga menolak perjuangan Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala kan dalam surah Maryam, Allah Ta'ala berfirman, ba'da'un bila syaitan rajim, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku, jangan engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Dan syaitan itu durhaka kepada Allah yang Maha Pengasih. Dan ikut sembah berhala, dan sembah berhala, buat berhala, sembah berhala, bisnes pula dengan kesesatan itu jadi sumber bisnes pula. Ya abadi inni akhafu an yamassaka azabun min Allah. Wahai ayahku, wahai pakcikku, sungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman kepada syaitan. Fatakuna lisyaitani waliya. Kemudian Nabi Ibrahim dah visualize apakah yang akan kena pada ayahanda dia, kan. Lalu apa dua ayat yang pertama 44-45, perkataan Nabi Ibrahim AS, seorang anak buah yang kasih pakciknya, bapanya. Lalu dua yang berikutnya 46-47 adalah ayat 46 adalah balasan. Apakah reaksi, apakah reaction, apakah sambut balas ucapan, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tatta'i la arjumannak wahjurni maliya. Lalu berkatalah Azar, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kau tidak berhenti berdakwah ini, pasti engkau akan aku rejam, dan maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Lalu apa kata Ibrahim? Dalam nada memujuk, semoga dalam keadaan mendoakan, qala salamun alaik, semoga keselamatan ditimpa ke atasmu, Allah memelihara kamu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mohon keampunan bagimu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Allah sangat baik kepadaku. Ayat Quran ni ada janji tu. Lalu dalam hadis yang kita baca ni ada kaitan. Hadis ni ada kaitan dengan ayat suci Al-Quran, di mana Allah Ta'ala di padang mahsyar, Nabi
cerita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menceritakan apakah yang berlaku di padang mahsyar. Nabi Ibrahim terserempak dengan ayahnya yang mati dalam keadaan tidak Islam, dan dilihat di wajah ayah dia, pakcik dia, ada tanda-tanda legam, tanda-tanda kusut masai dalam keadaan sangat merisaukan. Dalam bahasa sekarang, kemurungan, murung lah. Apa yang lebih murung hari ini? Inflasi hari ini, masalah banyak berkaitan dengan kekeluargaan, orang murung kan. Apa lagi kemurungan yang azab yang akan ditumpuk, apa lagi kemurungan yang lebih dahsyat dia kan. Jadi benda ni berlaku kepada azab. Lalu berkatalah perbualan ini, cuba tengok terjemahan surat 19. Surat 19 bapa dia pun menjawab, maka pada hari ini aku tidak mengingkarimu wahai Ibrahim. Aku dah menyesal dah, dulu aku ingkar kamu masih hidup dulu, sekarang tidak, aku ikut lah kan. Lalu pada ketika itu Nabi Ibrahim pun berdoa. Nabi Ibrahim berdoa, ya Rabb, innaka wa'adtani an la tukhziyani yawma yub'ats. Ibrahim pun berkata padanya, wahai Tuhanku, dan nada berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya kau telah berjanji denganku agar tidak menghinakan aku pada hari di mana semua manusia dibangkitkan dari kubur masing-masing. Fa ayyu khizyin akhza min al-abil abad. Maka apakah kehinaan lebih dahsyat dari hinanya yang menimpa bapaku yang terjauh dari rahmatmu. Jadi maknanya soalan Nabi Ibrahim kata gini, ya wahai Allah, kalau kau tak ampunkan ayahku ini, pakcikku ini, maka inilah dia satu kehinaan, rasa menyebabkan aku akan merasa sedih kerana bapaku akan menjauh dari rahmatmu, wahai Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa yaqulullahu ta'ala inni haramtul jannata 'alal kafirin. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan syurga ke atas orang-orang kafir kan. Kerana azab mati tanpa syahadah, maka orang yang kafir semuanya diharamkan oleh Allah untuk memasuki syurga. Lalu kemudian dikatakan, Allah Ta'ala tanya, summa yuqalu ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma tahta rijlaika, tu kat kaki kamu tu ada apa tu? Dan kamu tengok, fayanzuru fa idza huwa bi rikhin multafikhin. Lalu Nabi Ibrahim tengok kaki bawah kaki dia, tengok ada seekor serigala hutan yang diselabuti oleh tanah berlumpur. Fayuqadu bi qawaimihi fayulqa finnar. Kemudian serigala itu ditangkap oleh para malaikat, lalu dipegang kakinya, lalu dicampak ke dalam api neraka. Itulah dia, Allah Ta'ala dah tukar azar menjadi binatang menyerupai seekor serigala hutan. Allah na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah selamatkan kami, ayah kami, ibu kami, anak lelaki, anak perempuan kami, suami, isteri kami, sekalian muslimin dan muslimat dari murka dan api neraka. Saya Jumaat yang muliakan, InsyaAllah buka muka surat 20. Muka surat 20 tu ke depan lah. Saya nak baca muka surat 21 tu ada doa yang muka surat 21 sebelah tu perakhiran dia dekat scan me tu. Ada gambar apa ni, objek yang sedang dibakar oleh api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ada doa daripada doa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dengan hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Saya baca, jemaah ikut. Rasanya jemaah boleh nampak tu. Doa ni rasanya jarang kita baca. Biasanya versi lain, versi yang wa astajiru bika minan nabi. Ini jarang kita baca. Kalau boleh kita tambah vocabulary doa hindari neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya baca, jemaah ikut. Yang ni nak minta buka mic. Buka mic. Nak dengar suara lah. Nak dengar suara belakang-belakang. Kedai suara dah tak ada dah sebab makan keraya banyak. Tupak palas lah, rendang lah, olah tu. Okay, boleh buka suara. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz baca, jemaah ikut. Ustaz baca dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma amin. Jadi insyaAllah tambah vocabulary doa hindari neraka. Kita baca 3 kali. Tentang syurga pun baca 3 kali. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Maka kata syurga, Allahumma adkhil, kata syurga apa? Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah bulan yang berdoa 3 kali tadi masuk ke dalam syurga tu. Kat atas tu neraka berdoa tu, atas tu kan tajuk. Syurga pun berdoa, bukan neraka je, syurga pun berdoa. Wa man istajara minan nar, barang siapa yang mohon jauh daripada neraka, salah samaratin, baris yang ketiga 3 kali. Qalatin nar, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkanlah orang yang berdoa sebanyak 3 kali tadi daripada api neraka. Daripada ini hadis daripada Anas bin Malik, riwayat Imam. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada murka dan api neraka Allah. Dan menariknya, doa makan. Ada orang kata ini bukan doa makan. Tak apalah, doa ni bukan doa makan. Doa bila-bila masa pun boleh baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oleh kerana makan itu sebahagian daripada rezeki yang akan kita jamah, kan? Doakanlah. Dan dikaitkan rezeki makan dan minum tu dengan wa qina adzabannar. Dan semua rezeki-rezeki kita nak naik kenderaan pun boleh baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar pun boleh juga. Doa Allahumma barik lana bila-bila masa. Nak baca masa makan pun boleh, kan? Sebelum makan boleh. Bila-bila masa yang kita terasa kita mendapat nikmat berganda. Dan di antara nikmat berganda yang kita dapat, jangan lupa kita baca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalih. Ini ada pendapat yang kedua lah. Pandangan yang kedua ni, kita kena minta pertolongan daripada Allah SWT. Apa yang sudah berlaku, apa yang akan berlaku. Pastinya ada solat-solat hajat, tak keajaiban agar umat Islam sentiasa dipelihara timur dan barat, masa kini dan masa yang akan datang. Bihadihni wa kullu niyati salihati sya'unillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, bertemu dan berpisah kami dan untukmu, ya Allah. Hidup kami tidak lama lagi, ya Allah. Hidup kami di dunia ini sebuah perjalanan permusafiran yang akan terhenti juga, wahai Allah. Bantulah kami di dalam musafir mencari bekal ini, ya Allah. Ampuni kami, Allah, maafkan kami, ya Rahmat. Kasihanilah kami, ya Allah. Allah, ya Tuhan kami, ada dosa alpa oleh kelalaian kami di waktu siang, ya Allah. Ampuni kami seawal waktu syuruk, waktu duha. Maafkan kami saat tertegaknya solat zuhur, solat asar. Kasihanilah kami semua, ya Allah. Terbenamnya matahari menjelang malam, ya Allah. Ampuni dosa malam kami, ya Allah. Al-Tolek lalai ghaflan kami, ya Allah.
seawal waktu maghrib, waktu Aisyah. Maafkan kami saat pembaringan rehat tidur kami di tengah malam. Kasihanilah kami ya Allah saat terjangnya kami dari tidur, terbitnya fajar menjelang siang. Hidupkan kami bersama hamba-hamba-Mu yang saleh. Kelak nanti majikan kami bersama hamba-hamba-Mu yang beriman. Ya Allah, kurniakanlah kami husnul khatimah. Ya Allah, ringankan sakaratul maut buat kami. Ya Allah, permudahkan kami mengucap dua kalimah syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ja'alna min ibadika as-salihin. Ya Allah, kami doakan keampunan dan rahmat buat kedua orang tua kami yang masih hidup, juga kedua orang tua kami yang sudah kembali bertemu denganmu. Ya Allah, lapangkan kuburan barzakh ayah dan ibu kami. Ya Allah, lapangkan kuburan barzakh ayah dan ibu mertua kami. Ya Allah, lapangkanlah urusan ibadah di hujung usia ayah dan ibu kami yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kekuatan bagi kami adik-beradik menjadi anak-anak yang saleh, menyantuni ayah dan ibu yang masih hidup, juga terus menyantuni ayah dan ibu kami yang sudah kembali bertemu denganmu. Ya Allah, dengan menjadikan amal dan ibadah kami jariah berpanjangan buat ayah ibu kami. Ya Allah, ampuni suami istri kami. Ya Allah, ampuni abang kakak adik lelaki adik perempuan kami. Ya Allah, ampuni anak lelaki dan anak perempuan kami. Ya Allah, jadikan kami semakin hari semakin menjadi hamba-Mu yang semakin taat, hamba-Mu yang semakin dalam rasa cinta dan kasih kepadamu, dalam rasa cinta dan kasih, teguh rasa cinta dan kasih kepada kekasih-Mu. Buati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doronglah dirian ini agar sentiasa berzikir dan berselawat ke atas kekasih-Mu. Buat hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doronglah kami agar kami sentiasa memperelokkan akhlak kami dan ibadah kami kerana dan untuk-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, bantulah kami mempersiapkan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ya Allah, persiapan akhirat lebih hebat dari persiapan hidup selesa di dunia ini. Wahai Allah, berikanlah kami kekuatan untuk kami menyempurnakan zakat kami, untuk kami menyempurnakan ibadah dam kami, ibadah infak kami, ibadah wakaf kami, ibadah hibah kami, ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan harta. Selamatkan perolehan sumber rezeki kami dari sumber yang syubhat, apatah kaki yang haram. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim. Tuhanina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Jazakumullah kepada Haji Faizah dan Najwa. Terima kasih jadi kita punya moderator.